Hai, nama saya Syed Kristina. Cita-cita saya nak menjadi seorang engineer. Sementara nak capai cita-cita, saya buat kerja lain dulu. Jadi model ni mencabar sebab saya suka makan. Ya, saya memang suka makan. Saya percaya makan selain untuk hidup menjadi terapi yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi kalau makanan tu sedap. Tapi kalau saya rasa saya terlebih makan, bercakap tentang makan, saya selalu tertanya-tanya, apa yang membuatkan sesuatu tempat tu jadi viral? Kenapa orang sanggup datang dari jauh untuk makan di situ? Dan kenapa ada influencer yang sanggup buat review makanan di situ? Adakah sebab pemasarannya hebat atau makanannya memang betul-betul terbaik? Atau ada kisah lain di sebaliknya? Mari ikut saya menerokai dunia gastronomi dalam Makan Viral. Syed kan memang hantu makanan Thai. Dan Syed perasan kalau pergi dekat kedai Tom Yum Seafood ni, kebanyakan hiasan mereka adalah lampu-lampu warna-warni dari dalam kedai hingga ke tepi jalan. Dan yang kedua, selalunya mereka guna istilah masakan panas dalam menu mereka. Dan yang ketiga, selalunya pelayan mereka adalah akak-akak cantik yang mungkin garang sikit. Dalam banyak-banyak benda yang Syed cakap ni, mungkin ada perkara yang Syed terlepas pandang yang boleh anda kaitkan. Apa lagi? Jom explore! Budaya makanan Tom Yum Seafood sudah lama bertapak di Malaysia. Dikatakan selepas insiden rusuhan kaum 13 Mei 1969, kerajaan menggalakkan anak Melayu berhijrah ke pantai barat untuk demografi yang lebih seimbang. Seruan itu disambut baik oleh pengusaha masakan ala Thai dari Kelantan dan Selatan Thai untuk mencipta peluang perniagaan di Kuala Lumpur. Tapi itulah, pada awal 70-an, tak ramai yang kenal dan boleh terima tom yum dan masakan panas ni. Warga Kuala Lumpur ketika itu masih skeptikal dengan sajian luar dan tentu sekali masakan Thai sesuatu yang asing buat mereka. Maklumlah, orang Melayu ketika itu sudah biasa dengan konsep nasi berlauk yang dimasak sebelum subuh dan dihidangkan dari pagi hingga tengah hari. Hanya pada era 80-an, mereka mula tertarik dengan masakan panas yang lebih memberi Tom yum, kailan ikan masin dan siakap steam memang tercipta untuk dimakan terus selepas dimasak. Sebab tu orang panggil masakan panas. Makanan Thai kegemaran saya tom yum ayam. Sebab tom yum ayam tu dah ada rasa masak-masak and then favourite saya ayam. Makanan kegemaran akak setakat ni adalah kerabu sotong. Kenapa? Sebab memang suka sotong, lepas tu dia banyak sayur dalam tu. So memang favourite akak. Tom yum lah. Kenapa tu? Rasa dia pun sedap, pedas. Semua ada dalam tu. Sekarang ni, Syed berada di Aperture Cafe di Taman Tun Dr. Ismail. Dengar cerita makanan Thailand dekat sini memang padu. Jom kita cuba. Baru beroperasi selama 2 tahun, Aperture Cafe menjadi bualan ramai di media sosial kerana menyajikan makanan Thai gourmet dan French desserts di bawah satu bumbung. Menarik kan? Bermula dari sebuah projek tahun akhir di universiti, minat terhadap masakan menjadi penyuntik semangat Razali Zakaria untuk terus mendalami industri kulineri. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Aperture Cafe kini kian dikenali warga Taman Tun Dr. Ismail dan sekitarnya. Kita start dengan TTDI, kita buka dekat street food selama 2 tahun and then kita punya feedback daripada customer tu very well. Masa kita dekat street food dulu, kita ada buat makanan Thai food macam boat noodle, lepas tu kita ada pad Thai, kita ada pad krepau. At the same time kita buat dessert juga. Dessert kita waktu tu burnt cheesecake, macaron. And then masa tu kita memang ada demographic customer yang datang semata-mata untuk kita punya Thai food, and then ada yang datang semata-mata untuk kita punya dessert, and then we have a very good feedback lah pasal kita punya Thai food ni. So kita dah doing quite okay dengan sale tu. Kita decide nak buka cafe, and then kita try merge French dessert dengan Thai food. Okey, sebagai pemilik
kedai makanan Thai. Apa pendapat Razali kalau orang kita ni memang suka cari kedai makan Thai? Okey, sebab bila kita tengok makanan Thai dengan makanan Melayu dia tak ada beza. So kenapa makanan Thai ni dia menjadi kata-kata panggil cafe food ataupun a la carte masakan panas, because the process untuk buat makanan Thai is simple and cepat. Masakan Melayu seperti rendang dan nasi lemak biasanya mengambil masa berjam-jam untuk disiapkan. Makanan Thai seperti tom yum dan pad krapau pula hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Okay, kalau cakap pasal bahan pula macam mana? Apa bahan wajib yang perlu ada dalam setiap masakan Thai? Okey, kalau dalam kita punya masakan Melayu, kita ada 3 sekawan, which is kita panggil 3 sekawan, bunga lawang, bunga kulit kayu manis, buah pelaga. Dalam Thai food, kita panggil dia ada 3 sekawan juga. And then 3 sekawan tu normally serai, lengkuas, and then daun limau purut. Ini adalah 3 sekawan. So kalau dalam saya punya menu pun dah boleh kata 70% makanan saya tu bahan-bahan dia adalah 3 sekawan Thai food ni. Waktu operasi Aperture Cafe yang berbeza dengan kedai masakan ala Thai lain memberi peluang buat penggemar tom yum seafood untuk menikmati hidangan negara jiran kita pada waktu pagi dan tengah hari. Tak perlu nak tunggu senja berlabuh baru dapat makan. And then one funny thing yang kita belajar, memang ada orang datang pagi nak makan tom yum, pukul 10 nak makan tom yum. Terliur pagi-pagi. Pukul pagi. Kadang-kadang orang queue nak makan tom yum pukul 10. Okey, itu benda baru. Syahmi peminat tom yum dan peminat makanan Thai. Boleh tak Syah nak cuba makanan-makanan kat sini? Okey, boleh. Hari ni saya recommend Syah makan pad Thai dengan pad krapau. Okey, jom. Boleh. Jom. Oh, okey. Kalau orang Thailand sebut pad Thai ni macam mana Razan? Okey. Pad tu is stir fry. Stir fry. Thai tu is Thailand lah. Kenapa dia panggil pad Thai? Sebab dia national food. Dia panggil pad Thai ni dia punya national food. So kalau dalam bahasa Melayu kita translate dia sebagai goreng Thailand lah. Tapi nak sebut dia tu dia panggil pad Thai. Pad Thai. Yes. Dia kena ada panjang tu. Panjang tu. Oh, okey. Kat sini kita tengok ada sotong, ada udang. Kat sini ada toge juga. Yes. Toge dia fresh, nampak sangat fresh, tak layu pun. Dengan kacang, ada chili flakes. Lepas tu siapa yang suka masam-masam boleh perah asam limau. Yes. Betul. Syah ambil ada sotong dengan toge sikit. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Kalau tengok ni udang sangat besar. Saya ada 2 lagi. Dengan sotong dia memang fresh. Rasa manis sotong tu ada. Pad krapau pula Razali. Selalunya saya tengok ada daging juga. Macam mana tu? Dia memang spesifik daging dan ayam ataupun memang ayam je sepatutnya? Okey, kalau original resipi pad krapau di Thailand, kebanyakan pad krapau adalah menggunakan daging yang tak halal lah. And then kalau dalam masakan ni, makanan yang best untuk menggantikan makanan yang tak halal adalah chicken. So the technique of pad krapau ni, ayam tu kena hancur and everything. So and dekat sini memang kita guna krapau punya daun. Krapau. Krapau tu apa sebenarnya? Krapau tu adalah sejenis daun. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil holy basil. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil tulsi. Untuk kita punya ni kita pakai holy basil lah, memang yang original punya recipe. Original sepatutnya basil. Holy basil. Holy basil. Bukan Thai basil. Okey. Razali, terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi info hidangan yang sangat sedap. Semoga Aperture sentiasa maju. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi Syah dah makan makanan Thai di Aperture Cafe, kali ni Syah nak cuba satu kedai makan viral di Gombak, Patani Tom Yum. Mula berjinak dengan perniagaan online, Nur Izzati Abdullah atau lebih mesra disapa Kak Zeti mula mendapat idea untuk membuka kedai tom yum seafood pada tahun 2016.
Okey, sekarang ni Chef bersama dengan pemilik Patani Tom Yum sendiri, Kak Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Kak Zati, boleh tak cerita macam mana bermulanya Patani Tom Yum? Okey, Patani Tom Yum ni Kak Zeti buka daripada 2016. Bermulanya selepas akak selalu pergi makan dekat kedai kawan-kawan. So, dia orang bagi idea, Kak Zeti, apa kata kalau kita buka satu kedai makan, sebab akak pun peniaga online. Jual online, jual collagen, nak buka dua lah bisnes. Satu peniaga online, satu kedai makan. So, 2016 tu akak buka kedai makan. Nama Patani Tom Yum ni daripada idea timbul tempat yang Kak Zeti selalu makan lah. Selalu kita pergi Patani, pergi Hat Nyai untuk makan. So, kat situ timbul idea kita letak nama Patani Tom Yum lah. Masuk Thailand semata-mata nak makan je. Sebab akak orang Kelantan. So, kita nak masuk Thailand kejap je kan. Pergi makan, lepas tu balik. Setelah berguru dengan salah seorang pekerjanya dari Patani, Kak Zeti kini mampu menghasilkan sendiri semua masakan Thai yang ada di kedainya. Kita ambil bahan-bahan daripada Thailand. Contoh rempah-rempah kita daripada Thailand. Kita ambil kalau bahan basah macam cili kan. Cili pun cili Thailand, ketumbar Thailand. Sebab dia berbeza tau dengan yang kita ambil daripada Cameron. Contoh ketumbar lah. Selain hidangan yang menyelerakan, perkongsian rezeki melalui program cabutan bertuah turut menjadi tarikan utama di Patani Tom Yum. Kak Zeti orang Kelantan. Orang Kelantan tahulah dia suka emas kan. So bila jumpa customer Kelantan dekat kedai, kita orang akan bersembang emas lah, apalah, balik beli emas lah, apa semua. So Kak Zeti ni lah cara Kak Zeti nak berkongsi rezeki dengan customer Kak Zeti. Bolehlah customer pakai emas masa raya, masa hari raya itu, sebelum hari raya kita buat cabutan bertuah yang pertama lah. Yang ni yang kedua lah, round yang kedua. Hadiahnya bukan biasa-biasa, emas tau. Mungkin ini antara resepi kejayaan Kak Zeti dalam perniagaan. Sebab tu pelanggan ke Patani Tom Yum memang tak putus-putus. Okey, boleh tak Syah nak cuba makanan-makanan kat sini? Okey, jom. Cuba King Siakap Miang Pla merupakan satu pengalaman baharu buat chef. Gabungan ulaman serta laksa Thailand dan makanan laut yang digoreng serta dibakar memberi satu kepuasan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Menurut Kak Zeti, ini dikira sebagai menu diet tau. Mungkin anda boleh cuba. Wah, besarnya. Ini apa Kak Zeti? Okey, ni King Siakap Miang Pla. King tu sebab dia ada seafood campur dengan siakap. Oh, Ni set yang besar lah untuk Miang Pla. Semua ada. Semua Kita ada ketam, kita ada udang. siakap besar. Siakap ni ada saiz dia lah. Ada saiz dia. Oh. Okey, kita ada dua jenis sos. Yang ni laksa Thailand tau. Laksa ni Thailand. betul. Yang ni sos hijau. Yang ni yang viral juga dekat Patani Tom Yum, siakap kengsong. Kengsong. Oh, ni lah kengsongnya. Ni lah kengsong. Okey. So yang ni rempah dia ni Kak Zeti bawa daripada Patani. Ni rempah dia kita nampak kau kan. Terima kasih. Okey. Okey, ni tom yumnya. Ini telur dadah sarang burung. Telur dadah sarang burung. Telur dadah sarang burung. Lain daripada telur dadah Dia biasa. rangut. Rangut. So Okey. customer yang datang kat sini kita akan tanya nak yang sarang burung ke yang biasa. Yang biasa. Rasa dia lain lah Rasa dia. Okey, ni pertama kali Syed makan semua ni kecuali tom yum. Jadi kita nak makan mana satu dulu Kak Zeti? Mencuba King Siakap Miang Pla merupakan satu pengalaman baharu buat chef. Gabungan ulaman serta laksa Thailand dan makanan laut yang digoreng serta dibakar memberi satu kepuasan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Okey, cara makan dia. Cara makan dia apa? Kena ambil salad. Yang ni apa Kak Zeti? Yang ni sos dia kena campur. Ni sos merah, ni sos hijau. Oh, okey. Salad Ambil salad. Tengok ni besar sangat-sangat. Ini makan untuk berapa orang makan ni Kak Zeti? Ini dalam 4-5. Oh. Memang selalunya keluarga lah datang sini. Family. Okay. So biasanya dia orang akan ambil yang king lah. King. Yang ni manis-manis sikit. Okay. Ini pedas. Yang tu pedas. Yang tu cili Kita hijau. letak sikit dulu. Okay. Okey, boleh balut. Ni macam Korea pun ada kan yang balut-balut, letak daging. Ni versi Thailand. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa.
tahu dah nak ambil yang mana satu. Semua nampak sedap. Pelbagai jenis seafood. Okey. Okey. Makan. Oops. Makan sekali. Bismillah. Dah. Oh, memang dalam hengsom ni akan ada nenas. Kita ada kangkung. Rempah tu daripada Thailand dan Kak Zeti nak bagi kau lagi, Kak Zeti buat rempah sendiri. Oh, itu rahsia dia. Okey. Siakap kensum juga antara hidangan laris di Patani Tom Yum. Kuahnya menggunakan rempah yang diadun sendiri oleh Kak Zeti, dimakan bersama siakap segar membangkitkan rasa yang begitu mengasyikkan. Ada masam, manis, pedas. Masam, manis, masin-masin sikit, pedas. Terasa ikan dia pula. Manis-manis nenas tu. Lepas tu tambah pula rasa manis ikan dengan kuah masam-masam. Terima kasih. Ni air free dia lah. KO ais dengan sirap. Kalau Syah cuba minum air tu memang rasa lain. Rasa lain Okey, biar Syah cuba. Bismillah. Ini pun teh dari Thailand. Rasa lain. Sebab rasa dia memang lain. Anda patut cuba sekali dengan semua ni. RM60. Telur dadah sarang burung ni antara yang menarik perhatian Syed bila makan di sini. Rasa dan olahannya begitu istimewa membuatkan Syed teringin untuk belajar menyediakannya. Kak Zeti, apa specialnya telur dadah sarang burung ni? Sebab Syed tengok dia punya fizikal lain sikit dengan telur dadah biasa. Yang ni rangup. Cuba Syah try. Dia memang ada cili, ada daun bawang. Oh, okey. Sekejap. Lagi extra rangup daripada telur dadah biasa. Telur dadah biasa. Kak Zeti, telur dadah ni kan sedap dan lain daripada yang lain lah. Boleh tak Syah nak cuba buat? Boleh. Jadi kita ajak masak. Boleh? Boleh. Okey, jom. Okey, untuk challenge kali ni Syah akan buat telur dadah sarang burung. Tapi sebelum tu Kak Zeti akan tunjuk Syah cara dia, okey? Kak Zeti? Okey. Okey. Itu Ajinomoto. Daun bawang. Okey. 2 sudu ke agak-agak? 2 sudu. Okey. Ini Kicap sotong. kicap sotong 3 sudu. 3 sudu. So yang ni Ni yang nervous ni. ni nervous. Okey. Satu. Sebut berasa, kicap sotong, cili dan bawang dipukul bersama telur untuk mencipta rasa yang menyelerakan. Bila semua bahan dah sedia, baru kita tarik atas minyak. Okey, kalau anda boleh tengok, yang ni Kak Zeti buat, yang ni Syed buat. Memang lain lah sikit. Tapi berapa Kak Zeti nak bagi makan kat Syed? 8/10. Kenapa tu Kak Zeti? Problem dia garing sikit je. Garing dia kena sikit. tarik tinggi sikit lagi. Oh, sebab tu boleh dapat dia punya sarang tu boleh dengan tarik sarang lagi sikit. tinggi. Dia lagi gebu. Okey. 8/10. 8/10 dah ni. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak Kak Zeti. Sama-sama. Banyak Syed belajar pada hari ini. Makanan pun sedap-sedap semuanya. Kita jumpa lagi. Okey, dah belajar dah buat sarang telur dadah sarang burung. Yes, betul. So sebelum balik tu kita bergambar dulu. Oh, okey, boleh? Syed pegang ni. Ya. Okey. Jom. Tiga perkara yang Syed belajar pada hari ini. Pertama, resepi masakan sesuatu tempat tu bergantung kepada persekitarannya. Sebagai contoh, bahan asas masakan di Malaysia menggunakan 3 sekawan. Bunga lawang, bunga cengkeh dan juga kulit kayu manis. Lain pula di Thailand, mereka menggunakan serai, lengkuas dan juga daun limau purut. Dan yang kedua, Syed belajar di Aperture Cafe bahawa kualiti sesuatu bahan tu amat penting dalam menghasilkan masakan yang kaya dengan rasa. Sebagai contoh, Razali hanya menggunakan bahan yang berkualiti dari Thailand dalam resepi beliau. Dan yang ketiga, Syed belajar daripada Patani Tom Yum bahawa menguasai sesuatu teknik tu amat penting dalam masakan kita. Sebagai contoh, resepi simple seperti telur dadah sarang burung tu pun perlukan teknik yang betul dalam menghasilkan rasa yang tepat.
Minggu depan kita nak ke mana pula? Kalau anda ada cadangan yang menarik, jangan lupa untuk DM Syed di Instagram. Kita jumpa minggu depan dalam Makan Viral. Bye!